أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni celik mata daripada tidur, Allah masih panjangkan umur kita. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Allah panjangkan umur sampai pagi ni dalam keadaan Allah masih kurniakan kita iman. Allah bagi lagi kita Islam. Mudah-mudahan nikmat-nikmat agung iman dan Islam itu kekal sampailah suatu masa nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Amin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Sungai Geluguk, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustazah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat no semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, macam biasa jangan lupa berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Mukhtasar Al-Kabair, ringkasan berkenaan dengan dosa-dosa besar. Pada dosa besar yang ke-22 iaitu khianat. Dosa besar khianat pada muka surat 123 123. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman berkenaan dengan perbuatan khianat. Khianat lah, kita orang Penang panggil khianat. Maksud kata bila kita bagi kepercayaan dekat dia, dia mengkhianati kita. Sebenarnya perbuatan khianat ini bukan satu benda yang boleh diambil remeh. Di sisi Allah ianya merupakan salah satu dosa yang besar, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Bila Allah menyebut ayat Quran dengan dimulakan ya ayyuhalladzina amanu, tolong perhati betul-betul, tolong perembang telinga betul-betul apa yang Allah nak sampaikan selepas itu. Kalau kita buka dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nabi kata apa? Bila jumpa ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, fasghi sam'aka, perembang betul-betul telinga hampa. Selepas ya ayyuhalladzina amanu akan ada perintah Allah
sama ada perintah Allah itu suruh kamu lakukan ataupun perintah Allah itu suruh kita tinggalkan. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Quran ada ya ayyuhallazina amanu di awal-awal ayat, clear. Satu-satunya ayat yang ya ayyuhallazina amanu berada di tengah ayat, satu ayat je. Apakah ayat itu? Surah Al-Ahzab ayat 56. Allah mulakan dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu yang tu duduk di tengah. Ayat yang lain-lain semua duduk di awal. Kenapa? Sebab perintah yang Allah nak habaq di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 tu, satu perintah, satu perbuatan yang Allah buat dulu, iaitu selawat. Selawat ni bukan sekadar Allah nak perintah kita buat, Allah nak maklum apa, dia buat dulu. Sebab tu Allah mulakan dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah nak bab amalan selawat ini amalan yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Clear. Jadi bila jumpa ya ayyuhallazina amanu fasghi sam'aka, perembang telinga betul-betul. Apa Allah Taala nak abang? La takhunullah, wahai orang yang beriman jangan mengkhianati Allah. Macam mana mengkhianati Allah? Kita melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala suruh. Kita ada amanah kita dengan Allah, ya, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang hamba Allah yang Allah jadikan kita atas muka bumi, melainkan tidak lain tak bukan hanya untuk beribadah. Tiba-tiba solat pun kita tak mau, tiba-tiba zakat pun tak mau. Itu kita dikira sebagai mengkhianati amanah yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian jangan mengkhianati Rasul, la takhunullaha war Rasul. Mengkhianati apa yang Nabi-Nabi, apa yang Nabi pesan kepada kita, apa yang Nabi suruh buat kita tak buat, lalai apa yang Nabi larang kat tu kita buat. Mengkhianati amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wa takhunu amanatikum, mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan kepada kamu. Apa dia tuan-tuan? Kita ada keluarga, keluarga itu satu amanah, isteri amanah, anak-anak itu amanah. Berapa ramai yang tidak melaksanakan tanggungjawab dengan baik terhadap isteri dan keluarga dia. Yang tu dikira apa? Mengkhianati amanah. Membiarkan isteri buka aurat, tak hantar isteri mengaji, kita dah tak reti mengaji, bini nak mengaji kita tak bagi, khianat. Anak-anak semayang pun tak tahu, pak pun tak tahu. Anak-anak keluar pergi mana pun pak buat tak tahu. Anak-anak berkawan dengan siapa ke, semua buat tak tahu. Semayang dia, ilmu dia, semua mak pak buat tak tahu. Itu dipanggil sebagai khianat. Sebab apa? Anak-anak itu adalah amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan pada penghujung ayat Allah Ta'ala sebut apa? Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Apa maksud dia tuan-tuan? Sebenarnya perbuatan-perbuatan khianat ni orang tahu. Orang tahu benda tu salah. Contoh semayang, itu amanah kita dengan Allah. Tinggal semayang salah tak? Salah, tahu, tapi pasal apa buat? Tu Allah Ta'ala sebut wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui salah perbuatan tersebut. Enggan mengeluarkan zakat, salah tak dosa? Ya dosa. Tawan tahu, tapi pasal apa buat? Mengkhianati amanah dan perintah Allah. Macam-macam alasan diberikan, dan tak lain tak bukan kenapa banyak ramainya manusia mengkhianati perintah Allah. Contoh berkaitan dengan zakat. Sebab apa tak mau keluar zakat? Sayang ke duit.
Merasakan bila bawa keluar zakat ni rugi duit, habis duit dia, penat-penat cari, tiba-tiba nak bawa keluar zakat pula. Dia rasa lagu tu. Sebab tu tak pelik tuan-tuan, main dengan hawa nafsu duit ringgit ni, amanah pun akan dijadikan sumber keuntungan. Dalam satu hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku melakukan 15 perkara, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala, akan berlakulah, kalau buat 15 perkara ni akan berlakulah, akan layaklah Allah Ta'ala turunkan bala kepada tempat tersebut. Dan salah satu dia apa dia? Ketika mana sahabat pun bertanya, qila wa ma hiya ya Rasulullah, apa dia 15 perkara yang layak Allah Ta'ala turunkan bala ke tempat tersebut? Nabi kata apa? Yang pertama, idza kanal maghnama duwalan, apabila harta negara beredar di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Bila harta negara beredar di kalangan orang-orang tertentu sahaja, harta negara banyak tapi tak sampai kat semua orang, hanya orang-orang tertentu sahaja yang dapat harta negara tersebut. Khianat dengan amanah. Kemudian Nabi kata lagi, nombor 2, wal amanatu maghnaman, akan berlaku bala Allah apabila amanah itu dijadikan sumber keuntungan. Sumber keuntungan. Dia anggap okey, kalau aku dapat jawatan ni, untung aku. Bukan nak laksanakan tanggungjawab, bukannya nak amanah dengan tanggungjawab, tapi fikir sesuatu jawatan amanah itu hanyalah untuk kekayaan di dunia dan akhirat. Dia tak fikir akhirat, di dunia dulu. Walhal sepatutnya benda itu melibatkan amalan di akhirat sana nanti tu. Tapi tuan-tuan dan sahabat, dunia ni sangat seronok. Dunia ni sangat seronok. Sebab itulah akan ada golongan yang mana menjadikan amanah tersebut satu sumber keuntungan bagi dia. Sebab tu tak pelik tuan-tuan, tak pelik akhir zaman orang akan gila jawatan. Tak pelik. Orang akan ligan jawatan seligan-ligannya. Orang akan pulun nak jawatan tersebut, bukan semata-mata nak untuk melaksanakan tanggungjawab dah. Depa fikir apa? Aku dapat jawatan ni, aku boleh hidup senang. Aku dapat jawatan ni, aku makan mewah. Dia fikir tu. Maka Nabi kata antara perkara-perkara tersebutlah yang akan menyebabkan bala Allah Ta'ala turun. Dan pada penghujung hadis Nabi kata, falyartaqibu inda zalika rihan hamra aw khasfan aw masqan. Kalau dah berlaku 15 perkara ni, dan tuan-tuan kalau sebut 15 perkara ni semua dah berlaku, maka Nabi kata apa? Waktu itu tunggu. Nabi kata tunggu, akan tibalah angin merah ataupun khasfan, gempa bumi, ataupun maskhan, akan diubah rupa mereka menjadi makhluk yang lain. Ulama berbahas berkenaan dengan khasfan, maskhan dan rihan hamra. Rihan hamra boleh jadi, kata ulama, boleh jadi ribut angin, taufan, tsunami dan sebagainya. Khasfan, gempa bumi, memang duk jadi dah lah ni. Dan maskhan itu diubah rupa menjadi makhluk yang lain. Sebahagian ulama kata akan diubah betul muka mereka. Sebahagian ulama kata apa? Perangai mereka sebiji serupa binatang. Clear tuan-tuan? Jadi sebab apa berlaku benda ni? Tak lain tak bukan semua kerana gilakan dunia, hawa nafsu.
Sebab tu yang doa kita selalu duk baca, Allahumma jannibni min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adawa. Dan ya Allah, jauhkanlah kami daripada kejahatan ahwa. Apa itu ahwa? Hawa nafsu. Nafsu, dari hawa nafsu ni tuan-tuan timbul sombong. Daripada hawa nafsu ni timbul riya, timbul sum'ah, timbul semua. Daripada hawa nafsu lah timbul syuhum muta', sifat kedekut dan tamak yang ditaati. Hawa nafsu, sayang ke duit. Dia sebab apa? Sebab benda yang ibadah ni, pahala tu benda tak nampak. Okey? Tak nampak. Bila tak nampak ni, manusia tak berapa berahi nak buat. Tak berapa bernafsu nak buat. Berbanding dengan benda yang nampak. Sedekah contoh ambil. Bukan kecil pahala dia, besar. Satu Allah bayar balik 700 kali ganda. Itu minima. Allah sebut wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh bagi lebih daripada tu. Lebih daripada tu. Tapi tak nampak, lebih pun tak nampak, 700 tu pun tak nampak, apatah lagi yang lebih lagi tak nampak. Bila tak nampak ni, manusia tak apa rasa nak syok nak buat. Berbanding dengan simpan duit, nampak depan mata, aku simpan, aku kaya. Buat apa nak sedekah, buat apa nak keluar zakat. Biar aku simpan, duit duk ada depan mata. Berbanding bila bubuh dalam tu tak nampak, walaupun dengar 700 kali ganda pun tak nampak. Bila tak nampak, tak apa rasa nak buat. Dan bila dia nak buat balik? Bila dia nak buat balik? Waktu dia mati. Waktu dia mati baru dia minta nak buat balik. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajrin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Waktu tu baru nak buat balik. Dah mati baru dia minta pada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, bolehkah, alangkah baiknya kalau kau lambatkan ajal kematianku. Fa asaddaqa, aku berjanji aku akan sering selalu bersedekah. Dah mati baru hang minta. Waktu hang hidup pasal apa hang tak mau buat? Sebab waktu hidup tak nampak amalan sedekah itu boleh menguntungkan diri dia. Dia rasa bila dia simpan duit lagi kaya dia. Sebab tu dia sanggup mengkhianati amanah Allah atas perintah khianat dan sebagainya. Khianat terhadap apa? Khianat terhadap amalan zakat. Yang tu tuan-tuan. Dan antara perkara yang orang lain boleh khianat juga adalah jawatan. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Wahidi rahimahullah ta'ala. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Lubabah, yang mana dia diutuskan oleh Nabi kepada kaum Yahudi Bani Quraizah yang sedang dikepung umat Islam ekoran pengkhianatan mereka. Yahudi ni memang lagu tu punya perangai Bani Israel dari dulu sampai kelah. Orang duk sedih tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tertarik dengan satu amanat yang disampaikan oleh salah seorang orang Palestin. Apa dia sebut? Antara perkara yang mereka paling risau adalah apabila orang luar Palestin, orang umat Islam luar Palestin mula merasa bosan, mula merasa jemu dengan berita-berita Palestin. Awal-awal sedih, minggu pertama sedih, minggu kedua sedih, minggu ketiga, empat, masuk minggu kelima, bulan lain dia malah dia akan mula rasa boring. Yang tu yang mereka takut. Sebab apa? Bila umat Islam yang lain dah mula rasa boring, takut tidak ada lagi yang angkat tangan berdoa kepada Allah.
Tu tuan-tuan, jangan pernah rasa boring untuk berdoa kepada Allah, bantulah mereka. Tuan-tuan, untung tak kena kat kita. Sebab tu Allah jadikan kita untuk duduk di Malaysia. Allah tak jadikan kita lahir di Palestin. Sebab iman orang Palestin memang mantap, memang kuat berbanding dengan iman kita. Kita bak makan pun kita kalah. Bak makan pun kita dah kalah. Bak tengok movie, tengok cerita pun kalah dah. Tak, tunggu. Baru suruh contoh, suruh kurangkan ambil pengambilan yang ni, ambil pengambilan ni, tu pun kita dah kalah dah. Tak boleh. Aku kena minum ke ayak ni, kalau aku tak minum ayak ni sekali aku pengsan. Kalah dah tang tu. Tuan-tuan, tapi bagaimana penduduk di sana? Hebat. Tuan-tuan, makan hanya sekadar makan. Kita tak ada internet pun gelabah dah, tuan-tuan. Tak ada internet gelabah dah kita. Hari ni tak ada internet ni. WhatsApp tak masuk ni. Nak Facebook pun tak boleh tengok. Kita gelabah sebab tak boleh hidup. Tuan-tuan, depa internet tak ada pun tak ada masalah. Itu sebab tu tak pelik bila Nabi sebut apa, akan ada di akhir zaman salah satu kaumku yang kuat memegang agamaku, walaupun mereka diancam dengan kuasa-kuasa yang besar untuk merosakkan agama Islam. Maka sahabat pun bertanya, wa ainahum ya Rasulullah, di manakah mereka itu ya Rasulullah? Maka Nabi pun berkata, Baitul Muqaddis wa aknaful Baitul Muqaddis, iaitu penduduk Baitul Muqaddis dan sekitarnya. Kuat mereka, tuan-tuan. Jadi teruskan doa. Kalau sedih ni memang sedih, tuan-tuan. Nabi pun dibunuh, Nabi-Nabi pun dibunuh oleh Yahudi, Bani Israel ni. Nabi ada berapa orang? Nabi ada 124,000. Okey. Rasul ada 313. Yang disebut di dalam Al-Quran 25. Okey. 124,000 tu tak sampai 10 orang daripada tanah Arab Saudi. Selebihnya semua berketurunan Bani Israel. 123,990 lebih kurang lebih. Tuan-tuan, daripada 123,000, tuan-tuan tahu tak, puak Bani Israel ni depa bunuh nabi-nabi depa setiap hari tak kurang 70 orang. 70 orang depa bunuh. Nabi pun depa bunuh, apatah lagi rakyat biasa ni. Jenis bangsa memang bunuh orang. Jadi bila mereka bunuh rakyat biasa tu, memang mereka memang perangai lagu tu. Sebab itulah mereka itu adalah bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun kena bunuh. Contoh Nabi apa? Nabi Zakaria. Belah daripada atas kepala turun bawah. Gaji, tuan-tuan, gaji. Nabi Yahya pancung kepala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duk baca surah Yasin, betul tak? Tuan-tuan duk baca surah Yasin, ada ayat yang menceritakan bagaimana kahak tak kahak pokok ni. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Hantar 2 nabi tak cukup, hantar 3 nabi kat mereka. Hantar 3 nabi nak dakwah. Peristiwa ini berlaku di Antakya, Turki Selatan. Ada sebahagian ulama kata apa? Itu juga merupakan penduduk yang berketurunan Bani Israel. Kemudian duk suruh dakwah tak mau ikut. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datanglah seorang lelaki duk berlari-lari. Dia kata apa? Ya qaumi ittabi'ul mursalin.
ikutlah apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul tadi. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mereka tak minta apa pun, sedangkan kita tahu mereka itu golongan yang telah diberi hidayah oleh Allah. Tuan-tuan, apa yang dia kena? Laki yang tadi suruh ikut tu diikat, gaji daripada kepala sampai bawah, mati. Kahak tak kahak ni apa? Zalim tak zalim dia. Tentu. No? Maka tuan-tuan teruskan berdoa. Kita tak mampu nak tolong apa dah selain pada duit ringgit. Nak angkat pedang pun tak boleh, nak angkat pistol pun tak boleh. No? Nak jogging pun tak larat. Nak angkat pistol apatah lagi. Tuan-tuan, doa dan bagilah sumbangan. Mudah-mudahan peristiwa yang berlaku di sana tak kena kat Malaysia kita. Kita beras tak ada pun sakit kepala dah. No? Beras tak ada, telur tak ada pun sakit kepala. Minyak masak tak ada di supermarket pun sakit kepala. Tuan-tuan, apatah lagi kalau kita kena seperti mana yang dihadapi oleh saudara muslim kita di Palestin sekarang. Baik, kita sambung. Abu Lubabah diutuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Yahudi Bani Quraizah yang dikupung sebab mereka khianat. Tiba-tiba waktu yang sama, anak beranak keluarga si Abu Lubabah itu berada sekali, dikepung sekali, duduk dalam kelompok Yahudi tadi. Maka mereka pun tanya, wahai Abu Lubabah, macam mana pandangan hang terhadap kami? Adakah kami patut setuju dengan penghakiman Sa'ad terhadap kami? Maka spontan Abu Lubabah menunjukkan isyarat ke lehernya yang membawa maksud kesemua mereka akan dibunuh. Janganlah kamu setuju. Nampak? Arahan pertama suruh bunuh. Penghakiman kata suruh bunuh sebab mereka khianat, tapi disebabkan ada adik-beradik di dalam tu. Jangan angkut. Faham tak? Jelas kan? Maka bila dia sebut lagu tu, dia tersedak. Itu merupakan satu pengkhianatan kepada perintah Nabi, perintah Allah. Terus Abu Lubabah kata apa? Belum pun kakiku beralih daripada tempatku berdiri, aku sedar yang bahawasanya aku telah mengkhianati Allah dan juga Rasul. Sebab apa? Sepatutnya penghakiman itu dilaksanakan, tapi sebab adik-beradik dia ada dalam tu. Tuan-tuan, benda ni pun duk jadi zaman lah ni duk jadi zaman lah. Adik-beradik lepas. Hak kalau bukan kroni, sakit. Pengkhianatan kepada amanah yang telah diberikan. Tuan-tuan, ni kata khianat. Apa maksud dia? Maksud daripada firman Allah yang tadi tu, kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, yakni kamu, jangan kamu mengkhianati amanah dan tanggungjawab kamu. Kita semua ada amanah kita, macam saya sebut tadi. Paling kurang-kurang kita amanah kita dengan Allah, dengan Rasul. Kalau dengan sesama masyarakat, kita ada amanah kita dengan ahli keluarga kita. Bab keluarga sudah cukup, kita kena jaga betul-betul. Makan, minum, ilmu, pendidikan, tuan-tuan, pakaian mereka, tempat tinggal, semua itu amanah yang merupakan nafkah yang wajib kita keluarkan kepada mereka. Berapa ramai hak tu yang gagal? Berapa ramai suami yang dayus, yang biar isteri dia keluar ikut dan tak tutup aurat? Berapa ramai yang dayus yang membiarkan anak perempuan mereka bergaul dengan lelaki yang bukan mahram, couple dan sebagainya. Konon-kononnya nak jadi seorang ayah yang sporting. Ayah hang sporting, hang keluar dating pun tak marah. Ayahku sempoi, memang sempoi. Butuh bukan sempoi. Tu nak perosak anak dan dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup biar dapat title sempoi itu berbanding murka Allah Subhanahu wa taala. Yang tu tuan-tuan. Baik. Kita sambung ni. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, amanah amalan
merupakan satu kewajipan yang telah dipertanggungjawabkan kepada para hambanya. Janganlah sesekali kamu abaikan. Imam Al-Qalbi pula berkata, adapun berkhianatan kepada Allah dan Rasul itu adalah melakukan maksiat. Melakukan maksiat dikira sebagai khianat kepada Allah dan juga Rasul, dan menderhaka kepada keduanya. Manakala pengkhianatan terhadap amanah pula ialah apabila seseorang itu telah diserahkan kewajipan tertentu oleh Allah. Jika mahu dia memungkiri, jika dia mahu dia akan memungkiri dan mengkhianati, dan jika dia mahu juga dia akan menjaganya, sedangkan tiada sesiapa yang tahu melainkan Allah. Kita boleh tahu tuan-tuan, bila tiba-tiba kita tahu diri kita, adakah diri kita ni sanggup ataupun mampu untuk melaksanakan satu tanggungjawab. Kita tahu level kita macam mana. Contoh, orang nak nanti kita, ustaz, hang jadi pengerusi masjid. Kita tahu, aku kalau duduk tampuk pengerusi masjid ni, aku tak mampu nak handle. So bila dah tahu tak mampu, jangan terima jawatan tersebut. Sama juga dengan imam. Satu tanggungjawab dan amanah. Bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah nak jadi imam ni. Orang nampak macam mudah. Saya cerita based on experience, on my story. Tuan-tuan, ketika mana tuan-tuan boleh rujuk, tak percaya tuan-tuan pergi sendiri masjid saya, Masjid Semampat Matang Buluh. Kali terakhir dia minta saya jadi imam tetap di situ 2 tahun sudah. 2021 bulan 8. Kali pertama dia minta 2009. Kemudian 2013 dan terakhir dia minta 2021. Dia main rumah, ustaz, boleh kok jadi imam tetap di sini. Saya kata bukan tak boleh. Saya takut saya tak boleh bagi komitmen. Orang duk nampak Tok Imam dapat allowance 800 tu. Tapi Tok Imam ni depa nampak apa? Amanah yang berat yang kena ditanggungjawabkan oleh dia. Saya habaq tu, cikgu pengurusi kami, cikgu Zamri. Cikgu, saya ni cikgu, subuh memang tak boleh dah Sabtu Ahad. Sebab saya kuliah ni, contoh subuh hari ni di sini. Esok subuh di kuliah seberang. Sabtu depan Sungai Batu. Ahad depan Taqwa Taman Brown. Minggu depan sekali lagi Sabtu Seberang Jaya. Ahad Masjid Papan. Sabtu Ahad memang saya dah tak boleh. Kalau nak boleh pun subuh Isnin sampai Jumaat saya boleh. Tapi Zuhur saya dah tak boleh, saya duduk di sekolah. Saya sebut dekat cikgu tu. Zuhur saya di sekolah cikgu. Asar mungkin boleh. Maghrib Isyak saya tak boleh. Saya kuliah daripada tarikh 1 hari bulan sampai 29 hari bulan. Setiap malam 1 sampai 29. 29 di Masjid Bandar Baru Ayam Hitam. Tu tiap bulan, 29 setiap bulan. Jadi Maghrib Isyak memang tak boleh. Takkan saya nak jadi imam hanya subuh Isnin sampai Jumaat dan juga Asar. Sedangkan kita diberi amanah untuk menjadi imam. Saya sebut tu, tak apa nanti kita boleh bincang-bincang, tak mau. Takut lagi saya tak ada, Imam Hadlin sepatutnya bukan tempat dia, dia pula nak ganti saya. Kesian kat dia. Jadi tuan-tuan, orang duk nampak kerja imam ni mudah. Tuan-tuan bayangkan, waktu Zuhur tengah hari depa nak kena ada. Waktu Asar depa nak kena ada. Kita elok duk bawa anak bini apa semua makan nasi kenuri. Lepas makan kenuri boleh pergi berjalan tempat lain. Yang imam ni lepas makan kenuri pun kalut nak basuh muka, basuh mulut dah. Sebab apa? Pikir pukul 1 sekali nak kena pergi masjid dah. Kita petang-petang bawa anak bini pergi jalan merata, dia petang sekali kena duduk dah Asar. Jadi imam bukan satu benda yang mudah, amanah dia berat dan pahala dia juga besar. Tak pelik lah
bagaimana Allah Ta'ala ganjarkan kepada imam itu pahala yang besar, sebab tanggungjawab amanah yang mereka kena laksanakan. Yang tu tuan-tuan, no? Jadi kalau rasa tak mampu, tak usah duk ambil, mudah. Tu yang dikata tadi, jika dia akan memungkiri, dia akan khianati. Jikalau dia mahu, dia juga akan menjaganya. Siapa yang rasa mampu nak jaga amanah, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau tak mampu, jangan duk gagah. Tapi mutaakhir ini, orang yang memang tak mampu, nak jawatan juga, nak amanah tu juga. Sebab apa? Yang tadi, amanah dijadikan sumber keuntungan. Tahu dah dia tak boleh nak handle portfolio, contoh dia pegang pengurusi qaryah, tahu dah tak mampu nak handle kuliah ke, nak handle kewangan ke, nak handle macam-macam lah, kebajikan anak qaryah, tak mampu habaq tu, tak mampu. Tapi sebahagian orang dia nak juga jawatan tu, sebab apa? Ada keuntungan, dia nak duduk di atas, dia nak dipandang hebat, contoh nak dipandang hebat, dia nak nanti bila ada sesuatu program yang boleh menguntungkan diri dia, senang dia handle, dia pengurusi. Maka benda-benda lagu itulah yang akan menyebabkan manusia khianat dengan amanah yang telah diberikan oleh Allah. Dan maksud firman Allah, sedang kamu mengetahuinya, iaitu wa antum ta'lamun tadi, yakni merujuk kepada amanah yang tidak diragui lagi, yang memang kita tahu benda tu kalau kita tak buat, salah dan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seperti mana yang saya sebut tadi, manusia ni main dengan hawa nafsu ni, dia tutup iman kita. Kita bukan tak tahu benda tu salah, ya kita tahu benda tu salah, tapi pasal apa buat? Keseronokan dunia, kelazatan nikmat dunia menutup iman dan takwa kita. Seronok dengan dapat duit banyak, walaupun tahu duit tu haram, dia tahu duit dapat. Orang contoh, saya cuba contoh, orang yang duk makan rasuah, dia tahu tak benda tu haram? Tahu. Orang yang pecah amanah, dia tahu tak benda tu haram? Tahu. Tapi tuan-tuan, tahu pun tahu, bila dapat mai sekali jumlah amount yang besar, 10,000, 20,000, 100,000, juta, tutup iman dan takwa pada Allah. Tutup, tak nampak terus. Dia berfikir apa? Tak apa, nanti taubat. Nanti taubat. Orang yang tahu benda tu salah tapi beranggapan tak apa, nanti taubat, Allah Maha Pengampun, orang itu telah mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Clear? Sebab tu tuan-tuan, doa yang mana kita sebut tadi, yang Nabi ajak, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, doalah benda tu kerak-kerak. Sebab apa? Hawa nafsu kalau tak jaga dia yang akan bawa kita. Sebab tu Nabi sebut, antara perkara yang akan merosakkan kamu, wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Tuan-tuan, dan bagi orang yang pengkhianat, Allah takkan bagi hidayah lagi kepada orang lagu tu. Dan maksud kata Allah sebut di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 52, wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan bahwasanya Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Maksud apa dia? Maksudnya Allah tidak akan membimbing tipu daya sesiapa yang mengkhianati amanah dia. Dia nak tipu, Allah biar dia tipu. Sebab apa? Di akhirat sana nanti Allah akan buka setiap satu kesalahan yang dia buat, dan Allah menafikan hidayah petunjuk kepadanya. Tuan-tuan, kita tahu manusia itu diberikan akal. Tadi Tok Imam kita baca rakaatnya kedua. Tok Imam baca apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin. Wat-tini wa zaitun. Buah tin dan juga buah zaitun. Ada ulama tafsir, negara di Palestin dan Suriah. Tin Palestin,
zaitun, iaitu negara pengeluar zaitun di Suria. Wa Tur Sinin, Mesir. Tur Sinin, Bukit Sain, Bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, Mekah dan Madinah. Dan dalam ayat tersebut Allah Taala sebut apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia ni Allah dah jadikan dengan sebaik-baik kejadian. Allah bagi akal, boleh fikir mana salah mana betul. Lepas ayat tu Allah Taala sebut apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Walaupun Allah dah bagi kita akal, boleh fikir mana yang betul mana yang salah, tapi sebenarnya manusia itu jugalah thumma radadnahu asfala safilin. Depa pilih untuk Allah humban depa menjadi orang yang keji. Jelas ayat tadi Allah Taala sebut dah. Manusia sebaik-baik penciptaan, tetapi akan ada manusia yang pilih untuk menjadi hina sehina-hinanya. Mereka sendiri yang pilih supaya Allah humbankan mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan kita yang memilih jalan yang rosak. Sebab tu doa banyak-banyak agar Allah tunjukkan kita yang mana benar itu benar, yang salah itu salah. Wallahu taala alam. Kita berhenti dekat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adawa. Allahumma ansuril islam wal muslimin والمجاهدين والمستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu daripada Allah, salah dan silap daripada kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul nas. Subhanallah bihamdihi.